Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, fardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Semoga kita semua akan mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan sebenar kedatangan Ramadan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penerangan PAS Negeri Kedah dan Lajnah Tarbiyah Dewan Ulama PAS Negeri Kedah untuk sama-sama berkongsi pandangan dan mengajak kita semua untuk sama-sama kita mendapat yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini. Masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini sangat singkat. Dalam setahun Allah Ta'ala bagi masa kita 30 hari untuk kita tumpukan perhatian kita untuk meningkatkan diri kita menjadi insan yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 hari itu kalau kita darabkan dengan jam, 24 jam, bermakna kita diberi masa 724 jam untuk kita pastikan kita menggunakan masa yang tersebut dengan sepenuhnya untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berada bersama dengan Ramadan masuk hari yang keempat pada hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk memperbetulkan beberapa perkara dan kesilapan kefahaman kita tentang bulan Ramadan ini. Yang pertama ialah bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita bermakan-makan makanan yang hebat. Dia bukan Ramadan, bukan bulan kita cari tempat ataupun bulan kita pergi beli makanan yang enak-enak. Bulan Ramadan bukan bulan kita habis duit banyak untuk kita makan. Kalau ikut bajet selalunya, kalau bulan Ramadan ni kita akan makan banyak, duit dia lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Walaupun kita makan hanya 2 kali, kita hanya makan 2 kali sahaja. Kita makan sahur dan kita makan berbuka. Berbanding dengan hari-hari sepanjang kehidupan kita ini, kita makan kadang-kadang tak tahu berapa kali kita makan. Tetapi bulan Ramadan kita makan 2 kali. Tetapi bajet dia lebih berganda daripada bulan biasa. Kita mungkin kita sebut makan 2 kali, tapi sebenarnya kadang-kadang kita makan 2 kali itu lebih banyak daripada kita makan daripada bulan-bulan biasa. Contohnya selepas maghrib kita dah buka puasa, kita pergi ke dapur lagi untuk kita makan. Kemudian kita pergi tarawih,
balik pada tarawih kita ada more lagi, kita makan lagi, kemudian kita balik rumah makan lagi, kemudian esok pagi kita sahur pun kita makan lagi. Maknanya bukan setakat 2 kali, tapi sebenarnya kadang-kadang lebih banyak lagi kita makan. Jadi konsep Ramadan itu sudah pelari. Ramadan bukan untuk kita banyakkan makan, tetapi Ramadan ialah untuk kita banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dipesan rubba saim, berapa ramai orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang dia tak dapat dalam bulan Ramadan ni, melainkan dia hanya dapat al-ju' wal 'atash sahaja, iaitu dia hanya dapat lapar dan dahaga. Tetapi selepas dia berbuka, dia sudah habis semua. Dari segi makanan pun dia dah habis. Maksud dia dah puasa, dia dah jaga. Dari segi makan pun dia tak jaga. Maknanya bukan setakat al-ju' wal 'atash itu sahaja dia rugi, tapi dia rugi kesemuanya. Bukan setakat dia dahaga, tapi dia bukan setakat dia lapar. Bahkan bulan Ramadan ni dia tak lapar mana pun, kerana dia terlalu banyak makan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi maknanya bulan Ramadan ini kita nak kena jaga sikit pemakanan kita. Kerana makan ini akan menyebabkan kita jadi lemah. Kita akan jadi kurang untuk melakukan ibadat. Kalau kita buka puasa dengan makan yang banyak, maka makanan itu nanti akan menyebabkan kita jadi malas untuk melakukan ibadat, malas untuk kita nak bangkit, untuk kita nak sembahyang, nak melakukan solat tarawih dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita berada di tempat, di rumah yang lebih nyaman, ada aircon dan sebagainya. Mungkin selepas kita buka puasa saja, maka kita akan jadi tak lara, lenguh dan sebagainya, maka kita tak pergi untuk solat tarawih. Ini sangat merugikan kita semua. Jadi bulan Ramadan bukan bulan kita bermewah-mewah untuk kita makan, tapi bulan Ramadan ialah bulan untuk kita berpada-pada dengan makanan, kerana dengan makan inilah yang akan menyebabkan kita jadi malas untuk melakukan ibadat. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang kita perlu perbetulkan dalam bulan Ramadan ini ialah bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita tidur. Bukan bulan untuk kita tidur. Rasanya kita mungkin ambil masa tidur tu lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Kita bangkit qiyamul lail tak terang mana, tetapi kita tidur lebih banyak. Jadi ini merugikan kita. Masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita satu bulan Ramadan ini ialah 724 jam. 724 jam ini kalau kita darab dengan minit, kita akan dapat 43,440 minit. 43,440 minit ini, kalau kita tidur setengah dah, kita sudah pun rugi 21,000 lebih jam kita, minit kita yang kita sudah habiskan untuk kita tidur. Jadi kita nak kena pastikan supaya masa yang ada, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, kesempatan ini, ialah kita pastikan kita guna sepenuhnya 724 jam ni. Kalau kita bedak sikit aja untuk kita nak rehat, untuk kita tidur, yang lainnya kita pastikan supaya kita semua dapat menggunakan masa ini. Kerana masa ini kita tak pasti. Saya pun tak pasti, tuan-tuan pun tak pasti, kan? Sama ada tahun depan ni kita nak dapat lagi dah
dengan Ramadan yang ada pada hari ini. Ramadan tahun depan ni kita nak dapat lagi tak? Kita tak pasti. Cuma kita yang Allah Ta'ala beri kesempatan bersama dengan Ramadan pada kali ini, maka kita mesti guna sepenuhnya Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ni kita dapat berita Syekh Ali As-Sabuni telah pun meninggal dunia. Jadi maknanya bagi beliau ialah Ramadan yang terakhir, iaitu pada tahun lepas. Tahun ni beliau tak sempat bersama dengan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bulan Ramadan ini ialah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesian kepada kita umat Nabi SAW, kerana umur kita pendek. Amari ummati baina sittin wa sab'in. Umur kita 60 hingga 70. Jadi berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, umur mereka panjang. Bila umur mereka panjang, mereka boleh melakukan ibadat yang banyak. Nabi Nuh alaihissalam alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Jadi jangkau umur mereka tinggi, umur mereka panjang. Tetapi a'mari ummati, umur umat Nabi SAW ini, umur mereka 60 hingga 70. Itulah umur kita semua. Jadi Allah SWT datangkan Ramadan kepada kita ini untuk Allah Ta'ala nak bantu kita semua. Contohlah tuan-tuan, iaitu kita akan dapat satu malam dalam bulan Ramadan ini dipanggil malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini gandaan pahala dia khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud 1000 bulan tu? Maksud 1000 bulan ini ialah sebanyak 83 tahun 4 bulan. Satu malam saja, daripada maghrib sampailah hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar. Maka itulah satu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gandakan kepada kita 83 tahun 4 bulan. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gandakan 30,295 malam. Satu malam aja kita buat ibadat. Malam tu sama dengan 30,000 malam. Jadi ini rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita untuk kita semua dapat malam itu, iaitulah malam Lailatul Qadar. Maka malam itu semua orang layak. Kita, saya layak, tuan-tuan layak. Bukan bermakna orang-orang yang bertitle sebagai imam, orang sebagai orang kuat masjid, ustaz. Bukan mereka sahaja yang layak, tetapi kita semua layak untuk mendapat malam itu. Dalam 30 malam tu, satu malam daripada 30 malam itu, insya-Allah akan ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kata 10 malam terakhir, ada kata malam ganjil. Kalau ikut petua Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalaulah satu Ramadan itu bermula satu Ramadan hari Selasa, maka mengikut petua Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadarnya ialah malam 27 Ramadan. Maknanya malam 27 Ramadan nanti kita jangan tidur dah. Tapi kita tak pasti malam mana dalam malam itu akan ada malam Lailatul Qadar. Jadi maknanya malam-malam itu kita, malam-malam Ramadan itu kita perbanyakkan ibadat. Kita buat bagi sama. Kalau kita semayang maghrib berjamaah, kemudian kita semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah, kita semayang isyak berjamaah, kemudian kita
sembahyang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian kita sambung dengan sembahyang tarawih. Kalau boleh setiap malam kita pastikan diri kita untuk kita buat sebanyak mungkin. Kalau boleh malam tu tiap-tiap malam kita sembahyang 20 rakaat tarawih. Kemudian kita tersambung dengan solat witir. Kita sambung dengan solat witir. Ada orang sembahyang witir sampai 11 rakaat. Ada masjid yang sembahyang sampai 11 rakaat. Terpulang pada kita. Kepada kita, kita nak banyak mana. Selepas sembahyang witir, kita boleh buat tadarus Al-Quran. Kemudian kita boleh tidur seketika dan kita bangun untuk salatul lail pula, untuk berqiyamul lail. Jadi malam itu kita penuhkan dengan beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang solat berjamaah maghrib contohnya, kita akan dapat 27 pahala. Darab dengan 70 kali, kerana perkara yang wajib akan diberikan pahala 70 kali ganda. 27 darab dengan 70. Kemudian kalaulah malam itu malam Lailatul Qadar, kita darab pula dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, kita akan mendapat begitu banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi pada kita. Jadi bulan Ramadan ialah bukan bulan untuk kita tidur. InsyaAllah lepas Ramadan kita tidur. Ada orang bila dia malam pun dia tak berapa nak qiyamul lail mana pun, tapi siang dia tidur banyak kerana dia rasa dia letih. Ya, memang kita letih, tapi kita kena lawan diri kita, dan kalau boleh kita tidurlah waktu qailulah itu untuk kita rehat, untuk kita nak berqiyamul lail pada malam-malam Ramadan ini, insya-Allah. Itu yang kedua. Perkara yang kita perlu perbetulkan dalam bulan Ramadan ini ialah kita, bulan Ramadan bukan bulan berbelanja banyak. Tuan-tuan, bulan Ramadan ialah bulan kita bersedekah banyak. Bersedekah banyak. Bukan bermakna bulan Ramadan ni bulan kita boleh belanja, beli yang ni, beli yang ni, beli yang nu, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita habis beribu ringgit untuk kita belanja diri kita untuk bulan Ramadan, tetapi kita kurang bersedekah di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, perbanyakkanlah sedekah kita, dan kita bagi ada satu tabung di rumah kita yang kita boleh sedekahkan pada setiap malam. Tuan-tuan, insya-Allah kita sediakan satu tabung untuk kita letak di rumah kita, dan setiap malam kita sedekahkan dalam tabung itu, sebagai itulah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tak tahu, kita sebenarnya kita tak tahu siapa yang akan teman kita nanti bila kita berada di alam barzakh nanti. Kadang-kadang kita sayang isteri kita, kita sayang anak-anak kita, kita sayang harta-harta kita, tetapi semua itu mereka akan tinggalkan kita. Anak-anak kita akan tinggal, mereka akan balik, isteri akan balik. Yang akan tinggal bersama dengan kita di alam kubur nanti ialah amal-amal ibadat kita, sedekah-sedekah kita. Itulah yang akan menjadi cahaya kepada kita. Kita akan menangis, mungkin kita duduk dalam kubur, kita akan teriak. Kita akan teriak, panggil anak-anak kita. Tuan-tuan, anak-anak kita akan balik, isteri kita akan balik. Menangislah sekuat mana sekalipun mereka akan tinggal kita. Kita akan duduk bersendirian dalam kubur. Maka yang nak mai teman kita dalam kubur itu ialah amal ibadat kita. Al-Quran yang kita benci dulu ni,
kan, malas nak baca. Sedekah yang kita sangat sayang duit kita tu, kita payah, kita nak bagi sumbangan dan sebagainya, memang kita berasa sayang. Tapi semua yang kita sayang, yang kita tak suka tu, sebenarnya itulah yang akan menjadi peneman kepada kita sewaktu kita berada dalam keadaan kesunyian di alam barzakh nanti. Solatlah akan tolong kita, sedekahlah yang akan tolong kita, amal ibadat itulah yang akan menolong kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, perkara yang seterusnya yang kita perlu ambil perhatian ialah bulan Ramadan. Orang selalu kata bulan Ramadan ini ialah bulan kita ni nampak macam lemah. Bulan Ramadan nampak letih, bulan Ramadan nampak layu. Sebenarnya bulan Ramadan bagi umat Islam bukan bulan kita layu. Bukan kita layu. Tapi sebenarnya bulan Ramadan ialah bulan umat Islam kuat. Bulan Ramadan bulan umat Islam sehat. Kita tengok beberapa peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW berlaku di dalam bulan Ramadan, dan berlaku peperangan itu yang memberikan kemenangan kepada umat Islam. Peperangan Badar, umat Islam ada 313, tetapi berlawan dengan musuh yang ada 1000 orang, tapi umat Islam boleh menang. Itu bermakna umat Islam bukan kuat, bukannya lemah di dalam bulan Ramadan, tetapi umat Islam ialah umat yang kuat di dalam bulan Ramadan ini. Umat yang semakin puasa semakin cergas. Kekuatan ini bukanlah kekuatan zahir kita, tetapi kekuatan batin. Kita pun mungkin pernah dengar satu ceramah daripada Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh, pernah cerita satu kisah. Ada seorang itu pergi sembahyang di satu masjid yang mereka ini sembahyang mereka khatam Al-Quran pada malam. Tiap-tiap malam tu mereka khatam Al-Quran untuk sembahyang tarawih. Khatam Al-Quran. Jadi mereka baca ayat yang begitu panjang. Mereka khatam sampai 3 kali malam tu saja untuk sembahyang tarawih. Maka ditanya kepada mereka, kamu ni tak letih ke? Tak letih ke sembahyang sampai terani punya lama, sembahyang tarawih panjang, surahnya panjang? Maka dijawab oleh mereka-mereka yang sembahyang di tempat itu. Mereka kata, kamu letih sebab kamu sembahyang dengan tubuh badan kamu, tetapi kami sembahyang dengan iman. Bila kami sembahyang dengan iman, maknanya sembahyang dengan iman ini iaitu sembahyang dengan penuh keimanan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, iaitu siapa yang puasa Ramadan dengan keadaan iman kepada Allah dan mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri keampunan kepada dia. Begitulah solat, begitulah amal ibadat. Kalau kita letakkan iman di situ, insya-Allah dia tidak jadi keletihan kepada kita, kerana kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ahli sukan ataupun orang-orang kita, kalau mereka sanggup, mereka boleh bermain sukan, main bola, boleh main badminton, boleh kayuh basikal. Ada baru ni main di tempat saya, golongan 70-an, 60, 70 orang pencen main berbasikal, main naik gerek,
30 kilometer sampai balik 60 kilometer. Mereka tak letih pun, sebab mereka semangat. Jadi begitulah juga kalau kita suka, kalau kita syok, kalau kita seronok. Macam mana kita nak syok, nak seronok ni? Semua ini ialah dengan iman yang ada dalam diri kita untuk kita melakukan amal ibadat di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan kita lemah. Itu dalam peperangan Badar. Begitulah juga di dalam peperangan Khandaq yang berlaku pada 5 Hijrah, juga berlaku dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, umat Islam ada 3,000 lawan dengan tentera musuh sampai 10,000. Tapi kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dapat korek parit, dapat korek Khandaq dalam keadaan mereka berpuasa. Ini kekuatan yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Mereka sangat hebat. Begitulah juga di dalam Fathu Mekah, berlaku pada 8 Hijrah. Fathu Mekah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW dapat mengembalikan bumi Islam, bumi Madinah kepada bumi yang jauh daripada berhala dan sebagainya, menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan umat manusia daripada musyrikin Mekah. Juga berlaku pada bulan Ramadan. Dan begitu juga dengan satu peperangan yang bermula daripada bulan Rajab. Jauh peperangan terakhir yang berlaku kepada Nabi SAW berlaku pada bulan Rajab, iaitulah peperangan Tabuk, dan berakhir pada 26 Ramadan. Perjalanan yang dilalui oleh Nabi SAW dengan para sahabat ini ambil masa 20 hari. Pergi ke Tabuk, balik 20 hari, pi 20 hari. Jauh dia 800 km. Ini perjalanan memerlukan kekuatan. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita semua dengan kekuatan Nabi, dengan para sahabat yang menjadi semangat kepada kita bahawa sebenarnya bulan Ramadan bukanlah kita umat Islam ini lemah, tetapi bulan Ramadan ialah bulan umat Islam kita perbanyakkan amal ibadat kita. Di dalam peperangan Tabuk ini, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Masya Allah, bagi infak 900 ekor unta, 100 ekor kuda dan 1,000 dinar. Sayyidina Uthman. Tuan-tuan darab tengoklah berapa banyak harga yang telah diberikan oleh jutawan umat Islam ini, yang menginfakkan harta dia untuk perjuangan. Maka bulan Islam ialah bulan perjuangan. Bulan kita pertingkatkan usaha kita. Kita menangani segala isu yang berlaku. Saya sangat menyokong dengan usaha kerajaan negeri daripada Exco Agama dan kenyataan daripada Putrajaya PAS Negeri Kedah berhubung dengan isu judi ini. Jadi kita mengharapkan ada suatu usaha daripada pihak kerajaan kita ini untuk kita boleh mengambil tindakan apabila kita diberikan kuasa ini, untuk kita pastikan bahawa isu judi ini kita benteraskan. Sama ada judi dalam bentuk judi yang berlaku macam biasa ini, ataupun judi-judi online yang berlaku yang sangat bahaya kepada masyarakat kita ini. Jadi maknanya bulan Ramadan
bukan bulan umat Islam lemah, tapi bulan Ramadan ialah bulan umat Islam sangat kuat. Bahkan ada dalam peperangan para sahabat Nabi SAW, mereka apabila diberikan minuman kepada mereka dalam peperangan, mereka nyatakan bahawa minta maaf, aku hari ini berpuasa, inni saim, aku berpuasa, dan insya-Allah aku akan berbuka puasa di syurga Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah mereka akan syahid di dalam peperangan dan mereka akan berbuka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Islam. Maka inilah Ramadan. Sebenarnya Ramadan bukan bulan kita lemah, tapi bulan kita kuat dengan jihad kita, insya-Allah. Dan yang terakhirnya ialah bulan Ramadan ialah bulan bukan untuk kita tumpu pada perniagaan sahaja. Ada orang kau untung banyak dalam bulan Ramadan. Ada yang dapat satu bulan Ramadan mereka berniaga, mereka mendapat untuk cover selama setahun untuk keluarga mereka. Alhamdulillah, mereka tumpu pada perniagaan. Tapi sebenarnya bulan Ramadan ini kita jangan lupa, iaitulah bulan untuk kita kaut keuntungan untuk akhirat. Iaitulah kita akan menjadi seorang jutawan di dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, kita akan keluar daripada Ramadan, kita akan jadi jutawan. Kalau orang berniaga untung banyak, tetapi sebenarnya Ramadan bukan setakat untung duniawi yang kita kautkan dalam bulan Ramadan, tetapi sebenarnya bulan Ramadan ialah bulan untuk kita kaut keuntungan ukhrawi kita. Kita harap kita keluar, kita akan jadi seorang jutawan. Contohnya tuan-tuan, Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini ada 325,024 huruf. 325,024 huruf. Yang ini yang disebutkan, yang dibilang di dalam kitab Basairul Zawit Tamyiz. Kita boleh dapatkan kitab ini dan kita boleh tengok bagaimana ulama meletakkan bilangan ayat, bilangan kalimah, bilangan huruf. Jadi 325,024 huruf Al-Quran ini, kalau kita baca Quran dan kita khatam dalam bulan Ramadan, kata Nabi SAW, wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau kita membaca Al-Quranul Karim alif lam mim, kita sudah mendapat 30 pahala. Kita membaca Yasin 20 pahala. Bayangkan kalau kita khatam Al-Quran, bermakna kita telah mengkhatam 325,024 huruf, darab dengan 10, kita akan mendapat 3.2 juta. 3.2 juta pahala ganjaran. Ini bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kita akan mendapat berlipat-lipat kali ganda. Jadi bulan Ramadan ialah bulan kita perbanyakkan amal ibadat. Biar kita jadi seorang jutawan. Al-Quran ini kita tumpukan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka bulan inilah kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita boleh melalui berbagai kaedah. Kaedah yang pertama ialah kita tadarus. Yang ni kita mesti buat. Kita ajak kumpulan kita buat. Pejabat-pejabat kita buat. Kita ajak masjid, duduk dalam kumpulan masjid yang buat tadarus. Kemudian ataupun kita buat
tadarus dengan keluarga kita. Pastikan kita ada tadarus. Karena amal inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan Jibril alaihissalam. Setiap malam Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Maka kita bertadarus yang pertama. Yang keduanya kita baca Quran. Kita baca sendiri kita. Kita beri khatam sendiri kita. Jadi kita baca, insya-Allah kita baca sebanyak mana yang kita boleh baca. Jangan banyak bercakap, banyak baca Quran. Jangan banyak bersembang. Kita baca Quran bagi banyak bulan Ramadan ini. Kita jaga diri kita, kita doa pada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala bagi kita sihat, bagi kekuatan kepada kita untuk kita buat ibadat, untuk kita perbanyakkan amal ibadat kita. Maka kita boleh buat melalui bacaan Al-Quran untuk individu kita. Dan yang ketiganya, Quran kita dengar. Kita boleh dengar Al-Quran. Kita boleh dengar Al-Quran. Saya baru ni pergi ziarah, ada seorang sakit lumpuh dan dia pun tak sedar diri dah. Tapi saya dengar, bila saya ziarah, saya tengok, Masya Allah, kita tak pastilah sama ada dulu ni mungkin dia macam tu ataupun tidak. Iaitu bila dia lumpuh, anak-anak ni akan pasang Quran. 24 jam Quran dipasang di telinga dia. Tuan-tuan, pada waktu dan saat ini, kita dalam keadaan kita sudah tidak ada kemampuan, kita mungkin akan menyesal. Karena waktu kita sihat dulu, kita tak baca Quran pun. Waktu kita kuat, kita tak baca Quran. Kita tak dampingkan diri kita dengan Quran. Kita takut bila anak-anak kita buka Quran nanti, waktu kita tak sihat. Waktu kita keadaan kita dah tak boleh baca Quran, mungkin kita takut kita akan marah kepada mereka yang baca Quran. Kita akan marah mereka pasang Quran. Wala'iyadzubillah. Kenapa? Kerana telinga kita tak suka pun dengan Quran. Di waktu dan saat bila kita tak sihat, adakah waktu itu kita nak dengar Quran? Dengarlah Al-Quran sebelum kita didengarkan oleh anak-anak cucu kita dengan Quran. Anak-anak cucu kita pasang Quran duk kat telinga kita waktu kita sakit. Waktu hidup kita tak dengar Al-Quran pun. Allahu Akbar. Jadi kita harap kita dengarlah Quran sekarang ini, sebelum suatu hari nanti anak-anak kita akan pasang Al-Quran di telinga kita, dan mungkin mereka akan baca Quran di saat kita nak menghembuskan nafas kita, untuk menolong kita di saat waktu itu. Jadi kita, insya-Allah, kita cintakan Quran, kita dengar Quran, iaitu dengan kita bersolat tarawih. Carilah di masjid-masjid yang boleh baca Quran banyak, untuk kita dengarkan Al-Quran di telinga kita dengan cara kita bersolat. Berqiyamul lail di belakang tuan imam juga boleh mendapatkan pahala mendengar Al-Quranul Karim. Jadi inilah perkara yang saya rasa yang perlu kita perbetulkan dalam diri kita sepanjang Ramadan ini, iaitulah Ramadan yang pertama bukan bulan untuk kita bermakan bermewah-mewah, tetapi Ramadan ialah bulan untuk kita melakukan ibadat. Jadi kita kurangkan makan. Dengan kurangnya makan itu, insya-Allah kita akan rajin untuk melakukan ibadat. Yang keduanya, bulan Ramadan
yang Allah Ta'ala bagi kesempatan pada kita ini, jangan kita tidur. Jangan banyakkan tidur. Kerana suatu hari nanti kita akan tidur lama di dalam kubur, insya-Allah. Di situ kita tak perlu lagi buat ibadat. Bila kita dah berada di alam kubur, berjuanglah, berjihadlah di waktu sekarang ini, waktu kita sihat. Waktu ini jangan kita banyak tidur, kita banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya ialah bulan kita untuk, bukan bulan Ramadan, bulan belanja banyak. Kadang-kadang habis banyak duit beli baju, banyak duit belanja rumah dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita jadikan bulan Ramadan kita banyak untuk bersedekah, untuk kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, bulan Ramadan bukan bulan kita lemah, bukan bulan kita tak sihat, bulan kita jadi mandom umat Islam, tidak. Tapi bulan Ramadan ialah bulan umat Islam berjihad, berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan yang terakhir, kita perbetulkan kefahaman kita tentang bulan Ramadan ini bukan bulan untuk kita mencari keuntungan perniagaan dunia sahaja, tetapi sebenarnya jadilah kita sebagai seorang yang jutawan di akhirat nanti. Bila kita lihat kitab kita dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya-Allah kita akan menjadi seorang jutawan di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dengan masa yang berbaki lagi ini, lebih kurang 26 ataupun 25 hari lagi kita bersama Ramadan. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, insya-Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitulah Penerangan PAS Negeri Kedah dan Lajnah Tarbiyah Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, di atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kali ini. Terima kasih. Minta maaf di atas segala kekurangan, kelemahan di saya, dan segala kebaikan ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.